Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz Ali dan isteri serta rombongan Queen's Travel dari Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang baik ini dapat kita berada di dalam satu majlis ilmu. Rombongan kita, lawatan kita, walaupun kita melawat, tetapi kita ada pengisian ilmu daripada subuh tadi lagi sampai sekarang. Ya, kita berada di dalam suasana ilmu. Dan baru tadi kita sama-sama berselawat ke atas Nabi SAW. Dan kita kena ingat bahawa kelebihan berselawat ke atas Nabi ini, Allah Ta'ala ya juga akan berselawat balik kepada kita. Ya, malaikat juga akan memberikan ya doa kepada kita, mudah-mudahan diberikan kebaikan pada kita. Kalau tuan-tuan tengok kepada kitab-kitab kelebihan berselawat, orang yang mengadakan maulid, orang yang mengadakan selawat ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala murahkan rezekinya. Ya, Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada dia pada tahun itu. Oleh sebab itu kita digalakkan, malah disuruh untuk membanyakkan berselawat ke atas junjungan kita, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini kita akan membicarakan tajuk berkenaan dengan keluarga sakinah. Ya, sakinah maknanya keluarga yang tenang, keluarga yang damai, sakinah. Ya, ketenangan, kedamaian, dan itulah yang kita harap pun. Yang kita harapkan ialah tenang. Kita tak nak ribut-ribut. Kita tak mahu keluarga yang ribut. Kita nak keluarga yang tenang. Ya, lupa nama dia. Apa nama? Apa nama? Sarah. Apa? Mai Sarah. Ustaz ingat Sarah aja. Mai Ustaz lupa. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak keluarga yang tenang. Bila sebut keluarga yang tenang, bukan hari ini boleh kita bina keluarga yang tenang. Ya, ada orang nak dapat ketenangan dengan berbagai-bagai cara, dengan berbagai-bagai usaha untuk mendapatkan ketenangan, tetapi tetap tidak mendapat ketenangan. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan keluarga dia tenang sejak daripada awal perkahwinan sampai sekarang ini dah 40 tahun. Tenang je, tak ada gaduh-gaduh, tak ada beleter-beleter, sebab suami isteri bisu, tenang. Jadi duduk di rumah pun elok, tak ada cakap gaduh-gaduh, tak ada. Ini Allah Ta'ala berikan ketenangan pada kita, ya. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak tenang, yang mana belum kahwin, carilah orang macam itu, insya-Allah. Ya, dia sabar je, diam je, tuan. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang ketenangan, ada yang Allah bagi tenang kepada dia sampai habis usia orang ni. Ada yang tenang 2 tahun pertama. Masuk tahun yang ketiga dah bergelora. Ada orang yang tenang di hujung, ada yang tenang di awal. Ada yang tenang di awal, di hujung tak awal. Tak tenang. Umur dah 60, 70 bercerai. Ya, 60 dengan 70 masih lagi kita ingatkan bahagia. Elok dapat cucu je terus gaduh. Rupa-rupanya doa masa kahwin hari tu, semoga bahagia ke anak cucu. Maknanya bila dapat cucu dah tak bahagia dah. Ya Allah. Ataupun doa pun penting juga, tuan-tuan. Jangan doa aku suka je. Jadi ini yang dikatakan ketenangan. Ada orang yang tenang dengan suami pertama, tapi bila dia kahwin, bila suami dia mati, dapat suami yang baru, dah tak tenang. Ada yang tak tenang dengan suami pertama, bila kahwin baru lepas bercerai, dapat suami baru, baru tenang. Sebab itu tuan-tuan yang disebutkan sakinah tadi, keluarga yang tenang tadi, lebih kepada rezeki kita. Belum tentu kita baik, dapat suami baik. Belum tentu suami baik, dapat isteri baik. Belum tentu. Dia lebih kepada jodoh, lebih kepada rezeki.
Dan yang paling pentingnya bahawa itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kadang-kadang yang bercakap ni pun tak tenang tuan haji. Tuan-tuan ingat yang bercakap ni tenang ke? Dia pun serabut perut juga tuan-tuan. Macam-macam masalah dalam rumah tangga dia. Ya, tak tenang juga dia. Isteri buka pintu, cekak pinggang macam. Pasal dia lambat, bagi 10 alasan. Jenuh tuan-tuan, nak cari 10 alasan. Jadi tuan-tuan bila sebut saja tentang sakinah, bagaimana nak mencapai tahap sakinah? Sebab itu ada beberapa perkara asas yang kita kena jaga supaya keluarga kita ini tenang. Keluarga kita tenteram. Litaskunu ilaiha. Supaya kamu rasa tenteram dengan dia. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut. Tujuan perkahwinan itu asasnya ialah supaya kamu merasa tenang. Jadi kalau tuan-tuan sekarang kahwin tak rasa tenang, maknanya belum mencapai tujuan kahwin tu. Lepas kahwin je pening kepala. Dulu tak kahwin senang, tak ada siapa nak usik malam-malam. Nak bangun pukul berapa pun tak kisah, tak apa. Kalau tak masak pun tak kisah. Sekarang sudah pening kepala. Dalam kita pening pun dia suruh kita masak. Itu yang menambah-nambahkan pening tadi. Ya, tidak ada langsung budaya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik, yang pertama, bagaimana kita nak dapatkan asas? Asas je cerita malam ni tuan-tuan. Yang asas yang pertama, bagaimana kita nak dapatkan keluarga yang bahagia? Mesti memilih pasangan mengikut yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama kita. Itu nombor satu. Akak-akak kalau nak tengok anak-anak akak nanti kahwin, tenang rumah tangga dia. Sebab kalau anak menantu kita tak tenang, dengan mak mertua mak pun tak tenang. Sebab tu disuruh cari calon-calon suami yang bagus, calon-calon isteri yang bagus. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga aman harmoni. Saya nak masuk studio 29 hari bulan. Jadi itu yang praktis malam ni tuan-tuan. Ya, 29 hari bulan ni saya akan masuk studio. Saya nak jadi recording artis. Saya akan buat record dengan Rabbani. Ya, dapatkan CD yang original di pasaran ya, insya-Allah. Lepas ni rambut saya panjang lah macam brother kita tadi lah. Ya. Okey, masya-Allah. Ya. InsyaAllah tuan-tuan, lagu tadi saya sebut, carilah pasangan hidup betul-betul oh kawan. Dia suruh kita cari. Dia bukan boleh suruh duduk di rumah, anak dara duduk di rumah, kamu jangan cari, pergi, malu korang, kamu timba, kata dia. Duduklah di rumah hamba Allah tu, carilah ya Allah, datanglah orang Minang. Aku nak Minang macam mana kita dalam bilik. Kunci pintu, tutup tingkap, tarik langsir semua. Dia suruh kita cari, sebab tu dalam Islam, tak salah orang perempuan pergi meminang orang laki-laki. Cuma jangan tuan-tuan faham, meminang itu bawa tepak sirih. Datang minang ni, anak oi, makcik ni, makcik. Ya, ada anak dara namanya Siti datang nak minang kamu nak ke? Malulah anak kita. Anak kita pun ada muka dia dan ada air muka dia. Maksud meminang orang perempuan, meminang lelaki, ialah menyuruh orang laki-laki bertanya si laki-laki. Wakilnya siapa? Haji Ali. Ustaz Ali cuba tanya si brother tu. Bagus, saya suka tengok dia. Rajin sembahyang. Sembahyang bagus, baca Quran pun bagus, ya Allah, tertib, kerjanya pun bagus. Boleh tak Haji tanya, dia dah ada makwa belum? Kalau belum Haji, bawa lah ke anak saya pun ada. Itulah maksud dia. Jadi Haji Ali pun jumpalah dengan brother tadi. Assalamualaikum saudara. Dah kahwin belum? Itu cara dia. Belum lagi tuan Pak Haji. Yang semalam kan kamu bawa satu perempuan. Itu pun isteri saya. Tapi kamu kata belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi seorang. Ya, betul lah tu. Rupa-rupanya ada suami orang. Sahamnya dah jatuh. Jadi dia kata, saya tak ada kawan Tuan Haji. Kenapa Tuan Haji tanya? Kalau kamu nak, anak Pak Mat Tempe tu kosong. Orangnya bagus, aku recommend. Dulu aku dah ngorak tak dapat, sekarang aku bagi pada kamu. Itu maksud dia. Jadi tanya sekali je, kamu nak ke tidak? Kalau kamu nak, kita boleh tengok. Di mana kita nak tengoknya Tuan Haji? Dia tu cikgu sekolah. Kita tunggu masa dia balik sekolah, masa dia tunggu bas. Boleh macam itu.
Tetapi walaupun kita buat macam tu tak salah, tetapi kurang sesuai. Sebab perempuan tadi tak boleh kontrol handsome. Ya, cikgu sekolah tu keluar, peluhnya, ya Allah, kata dia. Jadi dia tak boleh. Tiba-tiba hidungnya gatal. Koreknya hidung dia. Sampai habis jarinya. Jadi si berada tengok, pakcik tak jadilah. Nampak sangat brutalnya pakcik, kata dia. Sebab itu dalam Islam, kalau kita nak pergi meminang orang, sebaik-baiknya, kalau kita bukan nak meminang, nak menengok, sebaik-baiknya kita kena cakap. 24 hari bulan kita orang datang nak nengok, nak menengok je. Gitu jadi boleh dia kontrol handsome dia. Boleh dia pergi spa, sauna ke apa yang mana patut. Bolehlah dia touch up mana patut. Ini tidak, pergi tengok curi-curi. Kena kawah malu. Lepas dia korek dia tengok pula tu, tengok Tuan Haji cancel, tak payah menakutkan saya lah. Jadi begitu caranya. Kemudian Tuan Haji Ali tadi, bila dah tanya si Mamat tadi, maka tidak perlu lagi tanya. Jangan lagi tanya selepas itu. Seminggu selepas itu tanya lagi. Macam mana Mat? Jadi ke? Jadi ke? Tak mau dah. Cukup sekali itu. Kalau dia nak, cakap. Kalau dia tak nak, diam. Itu caranya laki-laki meminang orang, perempuan meminang orang laki-laki. Bukan maknanya, Mamat macam mana Mat? Dia orang dah tunggu Mat. Mat macam mana Mat? Dia orang dah tunggu Mat. Tak payah. Cakap pada dia. Kalau kamu nak, kamu datang jumpa aku. Kita pergi meminang. Lepas itu baru pergi minang. Bukan laki-laki itu duduk di rumah bersimpul. Kenapa Mat? Hari ni orang nak menengok. Ya Allah. Geli aku tengok kamu ni. Sudah duduk bersimpul dengan inainya, ya Allah. Di belakangnya pula ada siput lagi tuan-tuan. Itu bukan cara dia. Dia tetap pergi meminang si perempuan. Macam biasalah dengan dia lah. Pergi buat apa hantarannya. Jangan dia pula duduk tempoh di situ. Ya Allah, aku letih tengok kamu. Itulah cara dia. Sebab itu akak-akak, abah-abah. Kalau ada orang yang abah-abah, akak-akak berkenan untuk dijadikan menantu, itulah cara dia. Anak tuan-tuan, anak akak-akak tak malu. Kalau dia tolak, tak ada apa. Bukan maknanya pergi ke kampus dia, cakap budak ni bagus. Esok nanti telefon lagi, nanti dia hebohkan. Dia kecohkan satu kampung. Anak orang tua tu nak dekat aku tau. Aku je tak layan. Dia tu bangga pula dia. Anak dara tu pula malu, nak keluar rumah pun tak boleh dah. Jadi Islam mengajar begitu. Bukan maksud meminang itu pergi macam itu, tidak. Dia merisik. Sebab itu tugas perisik ini sangat pandai, sangat penting. Ya, dalam Islam ni tugas tukang risik ni sangat bagus. Dia inilah yang menjalankan supaya kerja-kerja perkahwinan berlaku. Kalau kita tengok dalam cerita anak Ustaz Zali, tukang risik ni mak dara tu. Siap bawa soget lagi, tembakau lagi ni dari sini. Cepatlah aku nak pergi meminang orang sebelah sana. Ui, garam benar tuan-tuan. Lala Zaitun lari ikut P.Ramlee pergi Singapura. Baru dia tahu. Jadi tentu orang itu yang kena pandai, bijaksananya. Orang dulu-dulu kalau nak meminang, dia duduk di bawah rumah. Dia tengok tapak kaki anak dara tu. Kalau papanya elok, dia berjalan. Maknanya anak dara tu lembut. Tapi kalau papanya melenduk, kompom ini kasar ni. Rupanya yang lalu tu bapak dia memang sikit punya besar ke tapak kaki dia. Dulu-dulu orang tengok macam itu. Sekarang orang perempuan, orang laki-laki dah tak maunya lembut-lembut. Nanti susah buat kerja. Sebab tu dia cari yang kuat-kuat, yang berani-berani. Senang nak pikul kelapa sawit, nak cop getah semua ni. Nak motong getah, menoreh semua. Sekarang dia suka macam tu. Nak bela anak, bawa kereta, bawa lori semua. Sekarang orang perempuan, dia bukan setakat lagi bawa kereta. Malaysia ni lori balak pun perempuan bawa tuan-tuan. Lori balak pun dia bawa tuan-tuan. Tercabut balak tu jatuh tengah jalan. Dia pikul. Oi. Kuat gila perempuan. Ini zaman sekarang dah berubah. Dulu-dulu dia cari perempuan yang lemah lembut. Sekarang tak ada dah. Dia kata lemah lembut, payah buat kerja. Sekarang cari yang tegak-tegak. Senang buat kerja. Boleh suami jaga anak. Sebab itu ambil nombor satu pesanan yang dipilih oleh Nabi SAW. Dan yang Nabi pesan pada kita, dua je. Yang saya baca dah 3 hari lepas, saya tengok dalam YouTube tentang cerita orang. Ustaz Kazim ni mengajar tak betul.
Nabi kata cari 4 yang beragama, harta, cantik dan keturunan. Kenapa Ustaz Kazim kata 2? Ustaz Kazim tak betul. Kamu yang tak betul. Kamu yang tak betul. Nabi sebut dalam hadis dia, manusia ni berkahwin kerana 4 sebab. Bukan Nabi kata kahwinlah kamu kerana 4. Salah. Ya, manusia ni kahwin kerana 4. Cuba tanya abang-abang ni, kenapa kahwin dengan akak? Dul, kenapa kamu kahwin dengan Dil? Apa jawab Dul? Sebab dia cantik. Berapa hantaran? $50,000. Mahal gila. Dia cantik. Nampak? Sebab cantik. Tanya pula Abang Dan. Abang Dan, kenapa kahwin dengan Kak Pi'ah? Abang Dan tak erti baca Quran. Kak Pi'ah kamu tu ustazah tau. Jadi aku jumpa dia baca Quran, dia mengajar orang baca Quran, aku rasa tertarik tau. Sebab tak ada orang kan nak mengajar aku kan. Jadi aku kahwin dengan dia sebab dia pandai. Nampak? Tanya pula Abang Din, kenapa kahwin dengan Kak Don? Sebab kita orang keturunan satu tau. Kita orang Said, dia Syarifah, ya okey lah. Nampak? Ada yang macam itu. Mat, kenapa kamu kahwin dengan Kak Pi'an? Nampak sangat beza umur kamu dengan dia. Apa ada pada umur? Yang penting wang. Nampak? Memanglah dia okey lah, dia memang nampak tua pada aku, tapi wang dia. Nampak? Kalau aku kahwin dengan anak dara, duit tak ada. Aku pula kena support dia, kamu tahu. Sekarang dia support aku. Itulah sebab orang kahwin. Orang kahwin kerana 4. Ada yang kahwin kerana harta. Siti, kenapa kamu kahwin dengan dia? Kan dah tua pakcik tu. Memang umurnya tua, tapi wangnya. Kalau saya kahwin dengan anak muda, mak rempit pula. Siapa nak tanggung saya? Saya naik rempit je, jatuh saya kan. Sekarang saya naik Mercedes. Tahu? 350 tahu. Nampak? Tapi kan dah tua. Tua tak ada masalah. Lagi cepat dia mati. Tanya pada Siti, kenapa you kahwin dengan orang Bangladesh ni? Tidak ada ke orang Melayu ti? Sebab hidungnya mancung. Bulu dadanya daripada perut sampai ke muka, semua tahu. Yang datang minat aku orang Melayu, bulu apa pun tak ada. Subhanallah. Maknanya dia kahwin kerana sega. Kenapa kamu kahwin dengan dia? Kan dia dah ada 3 isteri. Kenapa kamu sanggup jadi 4? Sebab agamanya. Saya nak orang laki-laki yang boleh bimbing saya ke arah agama. Nampak? Kenapa kamu kahwin dengan dia, Siti? Sebab Siti keturunan orang Banjar. Bapak Siti pesan mesti kahwin dengan orang Banjar. Tidak mau dengan orang Jawa, payah. Nampak? Itulah 4 sebab tuan-tuan kahwin. Sekarang ini tuan-tuan kahwin dengan suami tuan-tuan. Akak-akak kahwin dengan suami akak-akak. Sebab apa? Dalam 4 inilah. Siapa yang kahwin sebab suami akak-akak handsome? Cuba angkat tangan macam saya. Ada? Ada tak yang kahwin sebab suami dia handsome? Ada? Walaupun tak reti semayang. Itu ketepikan. Yang pentingnya handsome. Sejuk mata memandang. Ada? Ada sini yang kahwin kerana harta. Dia kaya. Dia toki ayam. Tiap-tiap hari ayam makan ayam free tau. Ada yang kahwin, cuba angkat tangan. Ada ni. Siapa yang kahwin kerana agama? Walaupun tak kaya, walaupun tak segak, walaupun tak ada tak, tapi agamanya okey. Kahwin juga. Dalam banyak-banyak 4 perkahwinan ini, kata Rasulullah, kamu ambillah yang beragama. Itulah yang paling bagus. Daripada agama inilah kamu akan dapat semua. Dengan sebab kamu kahwin dengan orang yang beragama, dapatlah cantiknya. Sebab orang yang beragama, kalau nak beranak, dia tak kisah. Tiap-tiap tahun beranak pun tak apa. Sebab dia tahu bersalin itu ialah pahala. Bersalin itu menaikkan darjat. Pahala dapat, dosa dihapuskan. Balik daripada haji dan umrah bagi orang yang bersalin. Tiap-tiap kali bersalin, Allah hapuskan dosa-dosanya. Macam orang balik haji. Akak-akak dia ada 4 anak, maknanya dia 4 kali dapat pahala haji. Habis tu Ustaz, kita tak payah pergi haji. Pergi juga. Tapi pahala dah dapat. Rajin-rajinlah beranak akak. Duduk sesaja tu beranak je lah. Masya Allah. Orang yang kahwin kerana agama akan dapat harta.
Allah berkat perkahwinan itu. Harta akan dapat. Ni abang-abang kita di Malaysia ni ramai ni. Asalnya gaji 400.5 aja kerja kilang. Kerja kilang. Gaji 400.5 starting masuk kerja kilang nasional. Kemudian kahwin dengan budak kilang juga. Daripada naik motor pergi kerja dulu, sekarang dah naik kereta. Daripada menyewa rumah dulu, sekarang sudah ada rumah sewa pula. Dulu masa bujang belum kahwin, pinggannya 2 butir. Semua 2 butir. Tapi sekarang sudah pinggannya berbutir-butir sekarang. Dulu keretanya tak ada, sekarang keretanya 3, tuan-tuan. Nampak kemewahan Allah bagi. Dulu tak ada masalah nak berjalan, sekarang dah boleh pergi umrah bawa isteri. Kenapa itu? Berkat kahwin itu. Orang yang berkahwin kerana agama, dia akan dapat cantiknya perempuan itu. Sebab orang yang berkahwin kerana agama tadi, dia boleh disentuh, boleh dipegang. Tetapi kalau orang yang berkahwin kerana cantik, kadang-kadang nak sentuh pun tak boleh. Dia kahwin kerana cantik. Malam-malam tak boleh sentuh. Abang, malam ni jangan buat apa-apa. Kenapa? I nak pakai maskara. Sudah tuan-tuan. Nak pakai mask je. Nak tempek. Sapu dengan cat. Putih je muka dia. Malam besok abang jangan buat apa-apa. Saya nak buah timun. Tempeknya timun atas mata semua tempek. Suami dia ambil sos, tabur atas muka. Makannya ngam. Itu tak boleh sentuh, ini tak boleh sentuh. Pasal cantik. Sebab itu kalau kita kahwin dengan orang yang sederhana, harta dapat, bahagia dapat, semua dapat. Habis itu Ustaz, kalau yang cantik macam mana Ustaz? Jahat ke kami ni? Tidak. Jadikanlah diri beragama. Kalau kita orang beragama, cantik pula, package. Kalau kita beragama, kaya pula, package, 3 in 1. Kalau kita beragama, keturunan pula bagus, 4 dalam 1. 3 dalam 1. Yang inilah kita nak. Itulah maksud Nabi berkahwin dengan orang yang beragama. Bukan nak cari 4-4 ni, mana nak jumpa tuan-tuan? Mana nak jumpa? 4-4 mesti ada. Cantik dah ada, agama dah ada, bagus. Keturunan dah bagus. Keturunan dah bagus. Miskin pula. Aduh. Kerja tak ada, menganggur pula. Kopaklah duit aku, kata dia. Dah cancel pula. Kerja dah dapat, jawatannya bagus, keturunannya bagus, agamanya bagus, tak lawa pula. I say man. Sampai ke mati tak jumpa tuan-tuan. Macamlah dia tu cantik sangat. Ada orang yang datang minta kat saya, tolong carikan isteri untuk dia. Saya kata insya-Allah. Saya tahu Ustaz ramai anak murid, saya kata banyak, stok banyak. Ya? Boleh buka buku stoknya. Saya tanya ciri-ciri macam mana yang abang nak? Ciri yang pertama kalau boleh putih, anak tunggal. Mana ada dia ni? Kalau boleh yang berkerjaya lah. Kemudian yang sejuk mata memandang lah. Saya kata abang, kalau abang nak macam itu, abang tunggu dalam syurga. Dalam syurga baru ada orang macam itu. Dalam dunia ni terimalah hakikat. Muka cantik, kentut busuk. Tak dapat nak dielak dah. Tak dapat nak dielak dah. Terimalah hakikat. Keturunan bagus dah, mak bapak bagus, perangai dia pula tidak bagus. Sebab itu Nabi kata kalau kita nak jadikan rumah tangga kita bahagia, ambillah yang beragama. Sebab bila dia beragama, dia marah kamu, dia takkan pukul kamu. Orang yang beragama, kalau dia marah, dia takkan marah saja. Dia takkan naik tangan. Ini bukan setakat naik tangan. Kaki pun naik tuan-tuan. Isteri tengah tidur, dipijaknya perut isteri dia. Terkeluar anak dia tuan-tuan. Ada kes macam itu yang pijak isteri yang sedang mengandung tuan-tuan. Subhanallah. Kita nak yang handsome, nak yang segak, ambil. Penyepak dia pun segak juga tuan-tuan. Melekat 5 jari di sini. Ya, nasib baik tak bisu. Okey, nasib baik tak bisu. Sepak kita di sini, masya-Allah, subhanallah. Orang yang beragama dia takkan tampar isteri dia. Dia takkan pukul isteri dia, dia takkan ragging isteri dia. Sebab dia beragama. Ambil yang agama. Kalau dia tak suka dengan kamu, dia lepaskan elok-elok. Nampaknya ya, kita dah tak boleh hidup sekali, kita bercerai lah ya. Tapi kalau orang yang tak ada jahat agama tuan-tuan, dia gantung tak bertali tuan-tuan.
Nak minta cerai pun susah. Nak pergi mahkamah panggil pun dia tak datang. Bertangguh sampai perempuan ni umur dah dekat 50. Baru boleh dia datang. Orang yang beragama kalau dapat dia takkan pukul kita. Kalau dia baik dengan kita, dia tatang kita bagi minyak yang penuh. Ini. Tetapi agama saja belum tentu cukup. Agama saja belum tentu cukup. Berapa banyak orang yang ada faham agama, kaki kelentong. Ya, kaki kelentong. Ada satu isteri dia kata, Ustaz, suami saya ni semayang tak tinggal. Pergi masjid, cakapnya lemah lembut, Ustaz. Orang kampung, taman semua kata dia bagus. Tapi dia di rumah jin iprit. Masya Allah. Saya kata, kenapa jin iprit nak kak? Cerita. Dia kata, Ustaz, tak jin iprit macam mana Ustaz? Dia bawa balik jantan, bawa balik ke rumah. Dia suami lelaki, bawa balik budak lelaki ke rumah. Apa dia buat? Re-roman lah. Apa lagi? Astaghfirullahalazim. Dia betul Ustaz. Dia bawa balik budak jambu. Oh, jamu air. Bukan. Bawa balik boy. Kunci pintu, di projek dengan boy. Masya Allah. Bila anak akak tegur, dia ambil pisau, dia kata, diam kamu, tikam kamu kan. Bila akak tegur dia, Ustaz, dia pelempang terus, Ustaz. Itu sebab saya panggil suami saya jin. Jin pun kalau nak beromen, dia cari jin tina. Ini jantan, cari budak jantan, ya Allah. Lembu kalau nak kahwin pun dia cari lembu tina. Babi pun, dia cari babi jantan, cari babi betina. Orang ada akal boleh cari jantan sama jantan. Masya Allah. Subhanallah. Boleh tak Ustaz saya minta cerai? Pilah kau yang minta cerai. Suami akak tu bukannya jin iprit. Gila babi nama dia. Sebut gila babi ni kasar sangat. Gila khinzir nama dia. Ya Allah, subhanallah. Tapi baik tak? Baik semayang tak tinggal. Pergi masjid semayang. Tapi nafsunya songsang. Yang tahunya ialah isteri je, songsang tak songsang. Tuan-tuan ni abang-abang haji belah kanan saya, abang haji belah kiri saya. Yang mengetahui baik tak baik ni, orang rumah je. Serupalah saya pun yang nak tahu saya ni baik tak baik, orang rumah saya lah. Memang depan tuan-tuan saya baik. Nak tahu baik tak baik, nanya orang rumah. Macam mana suami ustazah di rumah? Kalau dia gelak macam itu, mana buruk lah tu. Kalau dia tak jawab, dia setakat jual je. Maknanya buruk lah tuan-tuan tu. Yang mengetahui kita orang lelaki ni isteri. Kalau dia panggil jin, makna buruk lah. Tapi kalau isteri kata, ya Allah, saya bahagia sangat. Tak tahu bahagia. Maknanya bahagia lah tuan-tuan. Sampai tak terkata bahagia dia tu. Sebab itu agama saja belum cukup. Nabi kata, ambil lagi satu. Yang agama saja belum tentu cukup. Ambil lagi satu. Nama dia apa? Akhlak. Carilah orang yang berakhlak. Husnul khuluq. Apa dia yang dikatakan akhlak? Ni dia. Yang dikatakan akhlak itu bila kamu tengok dia, kamu suka. Tengok dia je suka. Tengok muka suka. Bila dia balik suka. Bila dia tak ada kita rindu. Itu maknanya berakhlak lah itu. Kalau dia ada, nyampah. Aduh, balik dah waktu ni, ya Allah. Balik dah. 6 harakat dah, tuan-tuan. Kompom buruk panggil, tuan-tuan. Ya Allah, ada lah tu. Bunyi dah tu dia balik, Kang. Mati je enjin kereta dia, masalah lah tu. Dengan tak berakhlaknya. Tak, tengok muka dia tak menyeronokkan. Tak suka. Bukan masalah dia kena handsome, tidak. Tak handsome pun tak apa, tapi kita seronok dekat dia. Sebab orangnya baik, wangi, tak marah. Seorang yang meringankan tugas kita. Kalau tuan-tuan dapat suami, dapat isteri segak cantik, tapi busuk nak buat apa? Pengotor. Busuk gila. Ketiaknya saja, bulunya panjang ini. Berjerabu je ketiak dia. Ya Allah, geli aku tengok. Garunya ketiak ini. Kita tengah tengok bola. Manchester lawan Queen's Park Rangers. Elok isteri tengok bola. Tiba-tiba suami datang.
Duduk menyandar dekat cushion sambil angkat tangan. Kita pun kali tengok ketiak ada astagfirullah. 4 hari koma tuan-tuan. Subhanallah. Kalau macam ni pula perangai tak baik. Sebab itu bila jiran-jiran main melawat, main ziarah anak dia panjang tengkok duk tengok orang. Panjang tengkok duk tengok. Kadang-kadang dia panggil yang tetamu tu. Oi, ya tak mai ke? Dia panggil nama bini orang tu. Oh, Tok Wah. Ya ni tak mai Tok Wah, saya seorang lah mai. Dia salam dia, oi. Nampak tu. Dia nak kawan. Tuan-tuan ingat bela mak ni bela saja ke? Buat biskut Mary tak dengan susu dah. Kita pun tengok bola Malaysia lawan Singapura. Mak tu dia nak menyimbang, dia nak menyimbang, dia nak menyimbang, dia nak menyimbang. Dijaga-jaga tuan-tuan. Jangan kata kita dah bela, tapi sebenarnya kita jadikan penjara dalam rumah tangga pada mak kita. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, apabila seseorang itu menyusu pada seorang perempuan, sampailah cerai bernyusu, walaupun dibayar dengan upah sekalipun, tidaklah jua lepas daripada hati seseorang yang menyusu. Yang mengenang budi akan besar jasanya. Demikianlah halnya selama tidak dapat menghilang dan membalas jasa ibu susu. Kita hantar anak kita orang lain bela. Tiap-tiap pagi 6 tahun orang bela anak kita. 6 tahun orang bela anak kita. Kita ni cikgu sekolah. Daripada awal beranak sampai 6 tahun. 6 tahun berhenti hantar. Pasal anak masuk tadika. Jadi kita kena ingat jasa pengasuh tu. Ingat apa ustaz? Saya bayar 150 sebulan. Cukup ke 150? Kadang-kadang 150 tu lah duk beli moy, beli nestem. Kadang-kadang 150 tu lah duk kipas lah, duk ayak lah apa. Tak cukup. Sebab tu kita kena jasa, kenang jasa orang yang bela anak kita. Dan kita pun pernah dibela oleh orang. Kenang jasa orang yang bela kita. Maka pada bab ini ada satu pengajaran bagi cara membalas jasa, iaitu pengajaran daripada Nabi SAW. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Hajjaj Al-Aslami annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma yudhibu anni madhammatar rada faqala ghurrah abdun aw amah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Hajjaj Al-Aslami, bahwasanya dia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal dirinya telah disusukan oleh seorang perempuan, maka tak kala telah cukup akalnya memikirkan budi orang serta pandai pula mengenang jasanya, sudahlah tiada terlepas dalam hatinya sentiasa duk berfikir macam manalah nak balas jasa mak susuannya yang memberikan dia susu. Maka berkatalah hatinya dia nak balas jasa mak dia. Maka dia pun bertemu dengan Nabi SAW. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah caranya nak membalas jasa mak susuan yang menyusukan saya waktu saya kecil? Ini dia datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab, ghurrah abdi, atau jariyah, kata Nabi. Maka hendaklah kamu membalas budi ibu susu kamu. Berilah kepada dia seorang abdi kecil atau seorang jariyah kecil, supaya dipeliharanya sampailah besarnya, akan jadi gantimu menjadi anak susuannya. Maka apabila sudah besar pembantu rumah tadi, anak kecil tadi, boleh dia meringankan tugasnya, bolehlah dia membantu mak susuan kamu. Maka itulah ya Ibnul Hajjaj, mudah-mudahan boleh melepaskan dan memuaskan hati membalas jasa ibu susuan kamu yang telah memberikan engkau sesuatu barang, yang mana barang itu disusunya kamu macam anak dia sendiri. Itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau boleh, kalau dia dah tua, anak tak ada, laki pun dah mati, maka kamu ambillah seorang pembantu rumah, letak pada dia. Okey ustaz, saya cari pembantu rumah,
Saya tinggal kat mak susuan saya. Macam gaji bulan-bulan tu siapa bayar? Hang lah. Oh, ingatkan saya cari je. Macam tu saya tak bayar pun tak apa. Hang cari letak di rumah orang tua tu, hang bayarlah gaji dia. Alah 700 dah sebulan. Bagilah 700 sebulan. Oi, teruk Ustaz, 700 sebulan. Kalau tak mampu duk diam-diam. Gaji saya pun 1,500. Macam mana saya nak bagi 700 sebulan? Tak payah bagi. Sebab bukan wajib. Bukan wajib kita balas jasa mak susuan. Tak wajib. Seulang balik, tidak wajib membalas jasa mak susuan. Yang kena balas jasa mak kandung atau mak tiri kita yang duk bela kita. Lepas mak kita mati, pak menikah baru. Pak menikah baru dapat maknya mak tiri. Tu kenalah balas jasa mak tiri. Tapi ustaz, mak tiri saya tak bela saya. Habis tu dia bela siapa? Dia bela pak saya. Masa tu saya umur 40, pak saya 64. Jadi pak saya menikah dengan makcik ni umur 56. Dia bela pak saya sampai pak saya mati umur 70. Habis tu, lepas pak mati kami buanglah mak tiri ni, bukan mak kami. Lepas tu hang tak bela mak hang, mak tiri hang. Bela apa dia bukan mak kami mati dah. Betul lah mak hang dah mati, betul lah dia ni mak tiri hang. Tapi hang lupa ke jasa dia bela pak hang? Pak hang tu duk cuci buah pinggang tiap-tiap minggu. Siapa duk tunggu dia 4 jam kat hospital? Macam dia juga cuci buah pinggang. Pak hang tu sakit buah pinggang. Siapa yang duk bagi makan ubat setiap pagi? Mak tiri hang lah. Hang bukan balik, hang duk Kuala Lumpur. Raya pun tak balik. Yang duk jaga bapak kamu ialah mak tiri kamu. Macam mana kamu tak balas jasa dia? Mana ada orang nak nikah dengan orang tua hak sakit? Dah lah sakit buah pinggang, lelah pula. Ni kadang-kadang anak bila pak dia mati, dia buang gitu ya mak tiri. Pinggan sebutir pun tak bagi kat mak tiri. Selai pinggang keluar daripada rumah arwah suami dia. Lah duk tumpang pondok orang tua-tua, duk tumpang kebajikan. Apa salahnya dia bela pak kita waktu pak kita tua, pak kita sakit, dia bela teruk pada kita bela pak kita. Kita kata makcik, pak dah mati, makcik pun mak kami juga, mak tiri pun mak kami juga. Lah rumah ayah ni makcik duduk lah. Kami bukan balik Taiping pun, makcik duduk sini. Inilah rumah makcik, kami bagilah adik-beradik sepakat tukar nama bagi kat makcik. Jadi tak salah pergi duduk melarat rumah orang. Dapur tu nak rebah dah, makcik repair lah. Atap pun dah bocor, tukar atap baru dah. Janganlah macam itu. Tu nama dia ragging orang tua tu pula. Duduk sini makcik, buatlah semua harta ni, pinggan mangkuk, kain baju ke makcik punya. Kami tak mau apa. Itulah yang terbaik bagi kat dia. Ni tidak makcik, lah ayah kami mati dah. Makcik bukan mak tiri kami. Kami tak mau bagi apa muka makcik. Makcik boleh keluar rumah ni sebab kami nak buat homestay. Subhanallah. Kawan tadi pun ambil beg keluar gitu. Mai ke sekolah saya, minta ustaz ada tak bilik nak duduk. Saya tak ada apa, sebatang kara. Padahal dia berhak dapat pusaka daripada arwah suami dia. Walaupun dia menikah 6 bulan, walaupun dia menikah 6 minggu, walaupun dia sempat menikah 6 jam saja, suami dia mati, dia dapat pusaka suami dia. Tapi pasal anak ni tak anggap dia sebagai mak. Makcik tak dapat apa. Ni harta ni semua harta kami, mak kami dengan ayah kami. Makcik menumpang sak je 6 minggu je. Minta maaf. Kalau gitu padahal dia berhak dapat pusaka daripada arwah si mati punya harta. Walaupun 6 jam saja. Lepas akad nikah, tunuri lebih kurang balik ke rumah, laki dia semput. Duk mati dah perempuan tu.
6 jam sempat kahwin dengan orang tua tu, umur 78, tetap berhak dapat bersedekah. Ni jaga tuan-tuan, takut kita ni pergi makan benda haram, pergi makan harta pusaka yang orang lain punya harta. Baru ni saya pergi ceramah di Kedah. Jadi ada satu orang, dia ajak saya pergi rumah dia. Maklumlah ustaz, bila nak ceramah kena pergi ke rumah. Kita ada buat laksa sikit. Nah, laksa ni mainlah ustaz makan di rumah. Saya pun pergi lah. Datang satu orang tua, satu perempuan. Dia kata, ustaz, nak soal pada ustaz sikit satu soalan. Soalan saya, kalau kita nak buat upah haji untuk orang yang dah mati, tok nenek kita, kita tak tahu nama tok tu bin apa, kita tak tahu. Lagu mana kita nak buat upah haji untuk dia? Saya kata Allah Maha mengetahui, kita tak tahu, Allah tahu. Tak apa. Yang tu saja saya nak tanya. Saya pun tak ada apa, depa pergi ajak jamu laksa apa semua makan. Tuan rumah tu tanya. Dia kata, ustaz, tu orang tua mai tanya ustaz. Ada masalah apa? Dia duk mai rumah saya 2 hari dah. Dia duk minta duit kat saya sebab nak buat upah haji untuk tok nenek kita hak dulu-dulu. Dia kata tok nenek kita tok pada tok tu. Depa tak buat haji lagi, kita waris kena buat. Dia duk mai minta duit tu, duk kumpul duit ustaz nak buat upah haji dekat ayah pada ayah, ayah pada ayah, ayah tok ayah, tok cik ayah. Saya kata, Pak Long, kalau nak kira macam tu, sampai ke Nabi Adam kena buat upah haji. Sampai ke Nabi Adam untuk keturunan kita, tok cek, mana kita nak tahu? Apa syarat yang waris ni kena buat upah haji? Yang kena buat upah haji ialah pada orang yang kita dapat pusaka daripada dia. Sekarang yang pak kita mati, kita sebagai anak, maka kita buat upah haji pada pak. Kalau dia belum buat haji badal kat dia. Tu dia. Tok pada pak tak wajib kita buat pasal kita bukan dapat pusaka dia. Kalau nak kena buat juga, bankrupt tuan-tuan. Tok pada tok 10 tok tu dia. Tak habis-habis, tak kesudahan sampai ke Abu Jahal. Kalau keturunan kita Abu Jahal lah. Sebab tu kita buat hak atas pada kita lah. Kalau kita dapat harta daripada bapak kita, pak kita belum pergi haji, kita bayar lah. Ataupun pak pesan, kalau pak mati esok, duit pak ni buat haji untuk pak, pasal pak belum buat haji. Untuk maklumat hampa, tok hampa pun tak buat haji lagi. Jadi ambil duit pak ni, tolong buatlah sekali untuk ayah pak, tok hampa juga. Ayah pesan kena buatlah, dia sebut. Dan harta tu pun daripada pak dia yang mati dulu. Jadi kita pun dapat duit, tolak lebih kurang kita buat. Itu dia cara dia, bukan kita kena siasat. Ayah pergi haji belum? Dah. Ayah pada ayah tak tahu, mana tahu kok dia tak buat, hang kena buat. Oh lorak tuan-tuan. Bankrupt kita dah lah botak rambut. Lepas ni botak semuanya lagi. Ini pun kekeliruan juga orang. Masalah tentang upah haji ni tuan-tuan. Baik. Masalah memulia dan menghormatkan ibu susuan. Wahai saudaraku, adalah ibu susuan kalau dia bela kita dan dia memberi susu pada kita, daripada kita ni kecil sampailah kita ni besar, tiadalah rasanya berubah kasihnya, melainkan ialah semacam mak yang menzahirkan kita ke dunia. Dia kata kita ni kalau pernah menyusu dengan satu hamba Allah, kita sayang pada dia tu sampai kita mati. Pasal perasaan kasih sayang tu, kita tahu dia menyusu, dia bagi susu dia pada kita, kita sayang sampai ke mati. Saya tadi pagi-pagi buta dah mai dah satu orang, pukul 8.30 mai dah, duk mengadu pada dia, pada saya, yang anak dia dah tak balik rumah hampir 15 tahun.
telefon tidak, cakap tidak, balik tidak, apa pun tidak. Saya tanya makcik, tahu alamat dia di mana, rumah dia di mana? Tahu. Tu pergi tak rumah dia? Pergi ustaz, dia tak buka pintu. Tak buka pintu pagar, tak buka bagi salam, tak jawab, picit loceng tak buka, apa pun tak. Jadi 2 kali pergi buat lagu tu, makcik tahu hatilah. Jadi mai ni nak minta ustaz buat sembahyang hajat supaya terbukalah pintu hati dia, supaya balik ke rumah balik. Hai, tu rintihan seorang mak pada anak dia. Kemudian datang tengah hari, datang satu orang pula minta saya buat sembahyang hajat dengan anak-anak yatim dan budak-budak tahfiz pada satu orang yang susah nak mati. Bukan ada di Perak, ada dekat negeri mana, Nujong. Dia minta saya pergi ubat. Saya kata tak payahlah jauh. Kalau lambat dan susah nak mati lagu tu, petua dia ambil air kolah masjid 17 kolah. Tu macam kita tu 17 kolah, ambil kolah satu. Saya pergi masjid mana lagi ada, ambil sebotol. Masjid Batu Kura ada kolah, ambil sebotol. Masjid Titi Kasai ada sebotol. Ada kolah, ambil sebotol. Masjid Air Kuning ada kolah, ambil sebotol. Jadikan 17 botol. Campur 17 botol ni, ambil sikit bagi dia mandi, lap dia. Tak pun bagi dia minum. Masa nak mandi, masa nak lap, baca Al-Fatihah 7 kali. Baca surah Al-Fatihah. Lagi tuan-tuan baca Al-Fatihah pula. No, Al-Fatihah, Al-Fatihah pula. Surah tu baca. InsyaAllah. Jadi doktor kata organ dia dah banyak tak berfungsi. Sekarang dok bergantung pada bantuan pernafasan. Dia tanya dekat saya, orang ni belah saka ke ustaz? Belah hantu ke? Saya kata tak tahu. No comment. Sebab saya tak tahu. Saya bukan tahu, saya tahu. Saya duduk di Ipoh, dia duduk di tempat lain tu. Tapi ustaz, isteri dia abang, laki-laki ni tua dah, 80 dah. Isteri pun tua, 70 lebih. Isteri dia abang dekat saya, masa mak suami dia ni masih hidup, masa mak mertua dia masih hidup, suami hak sakit sekarang ni memang selalu marah mak dia, tengking mak dia, jerekah mak dia masa mak dia masih hidup, sampai mak dia tu mati. Nak mati tu pun jerekah lagi. Adakah sebab dahaka pada mak ustaz jadi susah lagu ni nak mati? Wallahu alam. Tapi saya teringat kata Nabi, satu-satunya dosa yang Allah balas sebelum kita mati ialah dosa lawan mak bapak. Sebelum mati Allah balas. Jadi bentuk Allah balas mati itu, cara mati lagu mana? Wallahu alam. Dah mati dah mak dia, mati lama lah, dia pun dah dekat 80. Nak kata apa? Cakap tak boleh. Doa nganga, turun balik, nganga, turun balik kata dia. Mata terbeliak katuk, terbeliak katuk, dada berombak. Tak mati, tak hidup, lagu mana nak buat? Saya kata tak tahu. Cubalah buat tengok 17 kolah masjid ni, kalau Allah izinkan. Nak minta maaf dengan siapa tuan-tuan? Mak dah mati. Nak pergi ke kubur minta maaf, jalan pun tak boleh. Nak tadah tangan minta ampun, tangan pun tak boleh cakap, tak boleh gerak. Nak mulut cakap, mak ampunkan saya mak, mulut pun tak boleh cakap. Duk ha. Hai, masya-Allah. Ya, ni anak-anak tanggang moden. Kita duk kata tanggang tu bohong, cerita dongeng. Tak usah duk kira dongeng lah. Kita ambil pengajaran daripada dia. Masalah sang kelembai pergi sumpah jadi batu tu bohong, tu betul lah. Tapi akibat lawan mak. Ada pula ustaz pergi mana pula pergi kata pula cerita Sak Labah. Sak Labah tu pun cerita tokok tambah. Mana ada sahabat Nabi lawan mak. Hadis tu tak betul, hadis palsu lah, hadis dhaif lah, hadis apa. Saya no comment, saya bukan pakar hadis.
Tapi apa salahnya Sa'labah tu kita buat sebagai pengajaran? Apa salahnya? Jadi bila kita duk kata tanggang tu dongeng, cerita Sa'labah tu pun tokok tambah yang bohong aja. Lama-lama orang akan anggap lawan mak bapak ni tak ada kesan apa. Ini yang kita takut sekarang ni. Orang tua-tua dulu dia buat cerita satu-satu benda untuk pengajaran kita. Untuk pengajaran, macam saya buat dalam radio minggu lepas. Di sebalik kata orang-orang tua, ada sebab-sebab tertentu. Kenapa orang tua larang buat yang ini? Kenapa orang tua suruh buat yang macam ini? Mesti ada sebab. Orang tua ni makan garam lebih awal daripada kita. Dia melalui pengalaman awal daripada kita. Ada cakap orang tua yang kita kena ikut, ada cakap orang tua kita boleh abaikan. Tetapi orang tua penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Besok petang pukul 3, tajuk saya bawa pula dalam radio besok, pukul 3 petang, ikan siakap, gelama, ikan duri. Nah, besok tajuk dia gitulah, siakap, senohong, gelama, ikan duri. Cakap bohong lama-lama jadi mencuri. Kita nak hurai masalah ni, siakap, senohong ni. Baik, jadi tabiat manusia ni sepatutnya balas jasa mak. Tabiat manusia. Jadi kalau tak balas jasa mak, bukan manusia lah nama dia. Bukan manusia lah nama. Kalau tak balas jasa mak, tak teringat dekat mak. Mak duk makan nasi larin, duk di kampung Bukit Bertam. Anak duk makan tom yam, siakap 3 rasa. Boleh telan siakap 3 rasa tu, sedangkan dia tahu mak dia jual serai nak dapat duit kat Pekan Selasa. Mak dia nak cari duit, pergi cari rebung, pergi cari lengkuas, pergi jual kat Pekan Minggu, nak dapat barang RM5, RM10 seminggu. Anak duduk di Kuala Lumpur boleh makan siakap 3 rasa, ikan steam, buka puasa dekat hotel kepala RM28, RM29, RM69. Boleh telan ikan tu, sedangkan hantau mak hang tu nak dapat duit dalam RM5 setiap hari Ahad pasal minggu, usaha pergi jual lengkuas. Ini nama dia anak derhaka. Anak derhaka apa salahnya? Mak, jom duduk dengan saya di Kuala Lumpur. Saya dah buat bilik untuk mak. Tak mau, lantai rumah hang sejuk, mak tak boleh nak tidur. Saya dah buat lantai papan untuk mak, parkir nama dia. Tak mau bilik hang hangat, saya dah pasang aircon untuk mak. Tak mau bilik air anjuh kat luar tu, saya dah buat bilik air untuk mak. Tak mau jamban rumah hang, jamban cangkung, mak tak larat nak duduk cangkung, saya dah buat jamban duduk untuk mak. Tak mau tilam hang tinggi sangat, mak takut jatuh, saya dah buat tilam rendah untuk mak. Apa lagi mak nak? Rumah hang tak ada TV, saya beli LCD 3D mak oi. Untuk mak nombor 1. Kalau yang ni lah Allah balas tak tahu nak apa. Rumah hang masjid susah, saya dah buat masjid sebelah rumah saya mak. Astagfirullahalazim, nampak sangat bohongnya tuan-tuan. Dia kata boleh buat masjid sebelah rumah. Jadi kalaulah kita utamakan mak pak kita lagu tu, tak ada tempat lain lah bagi kita melainkan syurga lah. Tapi kita tinggalkan mak kita di kampung, tak peduli kat dia, jarang balik. Ya, jarang balik. Hari tu ulang masuk dalam rumah. Mak ni ke susah hati ular masuk, nak minta tolong dengan siapa? Minggu lepas orang telefon, dia kata ustaz, rumah saya 2 kali ustaz. Pertama ular masuk, dapat saya bunuh. Yang kedua bewak masuk, tak jumpa pergi keluar ustaz. Pergi mana bewak tu? Mana saya nak tahu. Bewak masuk dalam rumah cari tak jumpa. Buatnya tuan-tuan kita tidur, bewak duduk sebelah kita macam duduk jelek lidah kita. Oi Pak Long, subhanallah. Bayar kalau mak duduk seorang-seorang, dia nak lari mana tuan-tuan? Subhanallah. Baik, kemudian maka sebab jadi yang demikian itu tak payahlah kata banyak.
Pasal apa yang kita ni bila sebut mak susuan, orang yang balas, yang banyak berjasa pada kita ni, pasal apa yang kita teringat nak balas? Dia kata tu saya cakap banyak lah. Itu nama dia tabiat. Tabiat manusia ni dia teringat. Mesti dia teringat. Perompak yang jahat tu pun tuan-tuan, bila sebut mak, nangis dah. Tak percaya tuan-tuan pergi ceramah kat Njara Taiping, semua muka cengih-cengih belakang tu. Yang parut sini pun ada, hak berjahit di sini pun ada, hak tangan bertatu pun ada. Sebut dekat dia pasal mak. Tak ada siapa berani angkat kepala dia. Tabiat manusia macam itu. Allah bagi satu perasaan halus. Sebab Nabi kata nama Allah ni Ar-Rahim, yang maha mengasihani. Ar-Rahim ni kata Nabi, Allah serakkan. Makna Ar-Rahim ni Allah bagi pada setiap makhluk manusia perasaan kasih sayang. Allah serakkan benda itu. Allah selerakkan, semua dapat rasa perasaan kasih sayang itu. Kadang-kadang orang lelaki-lelaki dapat perasaan kasih sayang lebih pada perempuan. Tu yang dia menikah berempat, dia dapat terlebih, tuan. Tu anugerah daripada Allah tu. Menikah berempat macam mana? Allah bagi anugerah kat aku, rasa sayang lebih. Baru ni satu orang kaya daripada Kulim mai jumpa saya. Saya duduk Kulim, Ustaz. Ni mai Ipoh macam mana? Ada rumah saya dekat sini, kat Ipoh ni. Ni lepas nak pergi Kuala Lumpur pula. Pasal apa pula dah? Ada isteri saya ada seorang lagi di Kuala Lumpur. Meriahnya Kulim seorang, Ipoh seorang, KL seorang, meriah tuan-tuan. Bagus, abang tak ada masalah apa ke katanya? Dia kata alhamdulillah, tiga isteri saya okey, Ustaz. Anak berapa belah? Tak ramai, 6 orang. Isteri seorang, pertama 4, isteri nombor 2 seorang, isteri nombor 3 seorang, 6 orang. Tapi alhamdulillah Ustaz, mereka pakat semua ni nak tahu rezeki saya agama. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Tapi dia mari naik kereta Jaguar lah. Jadi kita ni setakat naik kereta kancing ni fikir 4-5 kali dulu lah. Dia mari naik Jaguar tuan-tuan, atau berapa juta, wallahualam. Baik, kemudian katanya, dan dijadikannya, dipeliharanya, disusunya, dilatihnya daripada kecil, maka jadilah ia seperti ibu. Tetapi kalau ibu susu yang tak membela kita, hanya ia memberi menyusu saja, tiada ia menyusu tu mengambil berat apa endah kepadanya. Dia kata kalau sekadar menyusu 3-4 kali kita tak terasa sangat. Tapi kalau ibu susuan, kalau mak tiri, apatah lagi mak kandung, yang bela kita daripada kecil sampai kita tua. Ya Allah, subhanallah. Baru sekarang teringat nak balas jasa mak, tapi sayang mak dah mati. Baru teringat tuan. Nasib baik juga teringat. Hak jenis tak teringat. Tua-tua ni baru balik kampung, pergi cegat Semambu, Batu Kurau, cari kubur. Kita pergi semayang raya, lepas semayang raya pergi kubur. Kita pun selesai masa kita masuk dalam kubur, kawasan perkuburan, kita masuk dengan dia sekali. Assalamualaikum, selamat raya, selamat raya, itu dia. Nak ziarah kubur siapa? Kubur mak saya. Dia pun duduk melilau jari. Kita baca Yasin, tahlil, doa. Kita nak balik dah, dia tak jumpa lagi kubur mak pak dah. Bayangkan. Sampai saya pergi dekat dia, tak jumpa lagi apa? Tak tahu untuk tang mana dulu, tang sini. Saya kata pindah kot. Nak kata apa lagi? Dah dulu tang sini lah, tak ada, dia pindah lah. Rasa tak selesa sini, sewa mahal ke mak dia, pergi cari sewa murah kot. Maknanya dah 20 tahun tak balik tu tuan-tuan. Kalau kita tak ingat ke orang, orang pun tak ingat kat kita. Kalau kita ingat ke orang, orang ingat pada kita. Sekarang kita tak ingat pada mak pak kita. Tunggulah pula giliran anak-anak pula tak ingat pada kita. Ni yang abang-abang semua main malam ni, semua ingat pada mak bapak. Duduk je ni i'tikaf.
Duduk aja, duduk dalam masjid majlis ilmu ni duduk. Ya Allah, kalau adalah pahala aku main mengaji ni, apalah kiranya pahala ni ku sedekahkan pada almarhum arwah mak bapak aku. Mudah-mudahan cerah kubur mereka. Jadilah Masjid Kemuntin ni tiap-tiap malam kuliah maghrib. Tiap-tiap malam tuan-tuan minta Allah puskan pahala pada mak bapak. Alhamdulillah. Lepas subuh kuliah, lepas maghrib kuliah. Sebab kita ingat pada mak kita, pak kita. Besok kita mati, anak pula akan buat pada kita. Tapi kalau kita tak suka majlis ilmu, saya bukan tak suka majlis ilmu, Ustaz faham tak? Tu yang balik pasal apa? Saya tak suka ustaz. Oh, tak apalah. Hampir ngaji tempat lain pula. Duduk di sana, sopa tu juga. Jangan hang tak suka dengan ustaz, hang keluar pada masjid, pergi lepak, pergi makan cakotiau. Elok-elok agak-agak habis ustaz tu kuliah habis, dia pun main balik nak sembahyang isyak. Leceh lah macam tu. Kalau hang tak suka dengan ustaz yang mengajar kat masjid hang, tak apa, hang pergi mengaji tempat lain. Pahala sopa juga. Niat bagi mak bapak. Sebab sekarang kita berada di dalam amalan-amalan soleh. Dan kita ni kalau di sini dikategorikan sebagai anak yang soleh. Sudahlah anak yang soleh, buat pula amalan yang soleh. Ya ini ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Wattini wa zaitun illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Balik buka surah At-Tin tu. Buka surah At-Tin. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah sumpah dengan 3 benda. Pertama Allah sumpah dengan wattin, buah tin dan zaitun. Yang kedua Allah sumpah dengan waturi sinin, bukit Tursina. Dan yang ketiganya Allah bersumpah dengan Mekah. Waturi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi Mekah yang aman, demi Mekah yang aman Allah sumpah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia kami ciptakan dia sebaik-baik bentuk kejadian. Allah sumpah manusia ini adalah sebaik-baik bentuk kejadian. Tak ada makhluk boleh challenge kehebatan manusia. Jadi kalau tuan-tuan ada kata ada makhluk lain lebih baik daripada manusia, tuan-tuan telah menolak satu ayat dalam Quran. Tuan-tuan kata makhluk asing lebih bagus daripada manusia, rosak akidah tuan-tuan. Makhluk asing buat UFO lebih laju daripada kapal terbang, rosak akidah tuan-tuan. Sebab Allah sebut dalam ayat tadi manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Habis tu UFO tu apa Ustaz? Tak ada hanya UFO lah. Orang lah tu. Kalau ada lama dah jumpa, pergi pekan Kemuntin pasal malam. Main mana? Planet Mare. Tak pernah jumpa pun. Bohong aja. Orang lah. Dia boleh terbang yang laju manusia. Tuan-tuan tengoklah nanti. Allah Ta'ala sebut dalam Quran berapa banyak dah. Allah bagi kedudukan manusia ni paling hebat. Allah kata inna hadaina hussabil. Sesungguhnya kami bagi pada manusia 2 jalan hidayah, akal dan rasul. Akal dan rasul, jalan. Sebab tu sekarang ni mikrofon ni saya cakap sikit ya, bergema satu masjid dengar. Akal. Dulu tu ingat tak main masjid ni? Saya mula mengajak masjid ni bukan dengar apa. Berpompang bergema-gema. Tuan-tuan dengar tak? Tak dengar. Saya pun tak dengar. Lah bila dah ada akal, nampak elok tak bunyi? Elok. Itulah akal. Dulu punya hangat. Lah sejuk, tambah dekat dengan aircon tu, duduk selongok depan tu, buat dekat main aircon kat depan. Punya selesa dah tuan-tuan. Akal tu makin lama dia akan menjadi makin cerdik, makin hebat. Itu sebut. Dulu kita naik kapal terbang, naik helikopter. Zaman akan datang tuan-tuan, kita naik kereta. Sekarang ada kereta yang terbang. Dah ada dah di Amerika.
Kereta, merangkak kereta. Agak-agak jam, dia terbang. Dia terbang. Subhanallah. Di Perancis dengan England dah ada roket. Nama dia The Rocket Man. Dia pasang roket dekat badan dia, dia terbang. Tak payah naik kapal terbang, tak payah naik helikopter. Dia terbang dah tuan-tuan. Dia boleh merentasi Selat Inggeris dengan tidak ada masalah. Dia turun, dia tegak, dia turun. Saya pun kalau ada pajuai saya nak beli satu. Nah, nak mengajak daripada Ipoh mai Taiping ke Munting ni naik roket. Pakai jubah. Nah, pakai helmet, pakai jubah. Lalu ikut dalam terowong. Nah, potong bah express. Saya nak beli satu senang. Tol tak payah, apa tak payah. Jam pun tak payah. Otak ni Allah bagi. Yang keduanya Allah bagi hidayah Rasul. Rasul bimbing kita nak bagi selamat di dunia. Akal bimbing kita nak bagi maju dalam dunia. Cuma sayang orang Islam banyak tak guna akal. Otak sikit baru guna. Ya duk guna banyak orang putih, dia reka sana, dia reka sini, dia reka handphone ni, hak reka benda ni otak Jepun. Orang Melayu bela tak boleh reka. Maknanya otak Melayu ni bagus. Pasal apa? Jarang pakai. Bagus tak? Mahal kot tuan-tuan. Benda hak jarang pakai kan mahal. No. Kalau kita mati orang putih nak beli otak kita pasal jarang pakai. Cuba tuan-tuan pergi jual kereta kat Cina. Nak tolak kereta kat dia. Mula-mula dia tengok apa? Mula-mula dia tengok mileage. Kalau mileage rendah 5 tahun baru 20,000 km dia nak. Tapi kalau 2 tahun 500,000 dia tak mau. Ini sudah banyak pakai lah. Tak mau beli lah. Beli pun harga murah. Otak kita berapa banyak pakai. Nah, orang dah bagi jamban elok-elok. Bagi pecah paip. Tengok masjid kita. Akal tak ada. Dah lah peri, ayam peri, jamban baru. Disepak kepala paip patah. Saya masuk 3 jamban tuan-tuan. Masuk-masuk kepala paip tak ada. Oh sudah. Masuk tandas sebelah pula. Tandas ada, paip ada, selak dua-dua tak ada. Tak ada pula ada tuan-tuan. Kalaulah kita ni guna akal, bersyukurlah, gunalah elok-elok. Nak apa lagi tuan-tuan? Saya tak tahu orang Malaysia ni pening kepala. Saya ceramah di Kedah 4 hari lepas tuan-tuan. Jamban dia pak siap tali. Dia ikat dekat tempat sendai tu tali. Saya kata tali pun tali ni aku nak ikat tam mana, paku tak ada. Baru saya tahu makna kena duduk cangkung sambil tarik tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Fikirlah tu macam mana orang Jepun tak masuk Islam. Saya baru balik pada Australia tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Disiplin. Saya ceramah di tempat perkampungan orang Melayu. Saya ceramah dekat satu masjid. Nama dia Masjid Rivervale. Jemaah dia Afrika ada, African man pun ada, Australian pun ada, Malaysian pun ada, Singaporean pun ada. Daripada Cocos Island ada, daripada Christmas Island pun ada. Disiplin dia. Malu kita tuan-tuan. Bila saya sampai immigration sambut elok, polis sambut elok, tak macam kita pergi Arab jerkah je kita. Tuan-tuan pergi immigration Arab tu, ya Allah. Kalau tuan-tuan kata immigration Arab Saudi tu bagus lagi, tak apalah, bagus-bagus lah. Tuan-tuan pergi Jordan pula. Kalau tuan-tuan pergi Jordan baru tuan-tuan tahu teruknya tu Arab. Nak cok tuan-tuan tu 4 jam tuan-tuan. Jenuh daripada berdiri duduk berdiri bertidur baru dia cok. Tu Jordan lagi teruk tuan-tuan. Masya Allah. Cuma orang Australia ni tak Islam. Tapi kalau tengok budaya tu dia layan kita lembut. Hello, good morning sir. Morning. How are you today sir? Fine, thank you. Which part in Malaysia you stay sir? I stay Perak. Which Perak? Where's Perak? Perak around 2 hours from KL.
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Have a nice day, sir. Apa hai pula aku ni, aku nak mati dah kah? Duk die ni apa hai? Rupanya orang Australia ni dia sebut die. Today. Dia tak sebut today. Kita today is Wednesday. Tak, dia ada today is Wednesday. Oh, dah tuan-tuan. Punyalah laju dia bercakap, punya ra'i kita. Kita ni, saya saja duduk tepi jalan, nak tengok jalan bersih, semua bersih, nak tengok tak. Kita perak. Saja duduk tepi jalan, kereta berhenti. Apa hebat ni? Dia suruh saya lintas. Saya kata, tak ah, saya nak duduk saja. Tak lintas pun dia berhenti, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan duduk kat depan, nak lintas. Pukul 1 pagi baru boleh pergi. Itu pun pasal tak ada kereta, tuan-tuan. Inilah budaya kita lah, jauh beza kita ni tuan-tuan. Kita kata aja Islam tapi lah duk hon saja. Saya tanya dekat Andrew yang duk iring saya tu, nama dia Andrew, umur 28 tahun. Saya kata sini tak ada bunyi hon. Oh, dia kata sini siapa bunyi hon tu maknanya stupid, kata dia. Siapa yang duk bunyi hon tu tak ada akhlak, kata dia. Moral buruk, sini tak ada hon. Maknanya kalau tuan-tuan buka kedai repair hon, tobat lahum tak laku, tuan-tuan. Tuan-tuan nak laku kedai repair hon, tuan-tuan pergi Mesir dengan Mekah, pom-pom laku. Saat-saat hon, habis bateri saja. Masya Allah, ni kita kena ingat ya, budaya-budaya ni kadang beza. Jadi saya ni saja-saja nak pergi tu dak lah. Tapi bila orang jemput bagi ceramah, alhamdulillah saya pergi. Syukur pada Tuhan. Jadi boleh banyak berjalan di banyak negeri ni, banyak pengalaman kita. Bila saya cakap macam ni, orang kata saya riak. Saat kata itu duk riak, duk bangga, duk ceramah luar negeri, dah sesikit pun tak ada riak. Cuma saya nak habaq kita bersyukur duduk di Malaysia. Depa nak bang, tak ada mikrofon di atas, speaker tak ada. Tak ada. Nak bang, pergi duduk bang kat depan. Dia tak ada. Speaker dalam aja dua tak boleh. Baik-baik mereka pun tak boleh. Kita dia tu dia menara. 3-4 tangga naik atas. Satu kemunting boleh dengar speaker kita. Mai dak juga. Muka tu duduk mai pun. Makin kurang lagi ada mati seorang-seorang. Saya tengok Tok Bilal dia pun jenuh duk manggil. Tak datang orang, tuan-tuan. Orang Islam tak ramai dalam 200,000 orang. Punya duk bang pula kasar. Dia macam kita lembut. Hayya 'alas solat. Depa dak. Hey, ya 'alas solat. Hey, memang tak datang, tuan. Aku ni kena jerka ke duk aku lari. Ni kita bersyukur kita duk di Malaysia ni banyak pengajian. Depa tak ada. Bila saya turun tu tuan-tuan, depa merai lah. Depa nak mengaji. Dia kata jarang ustaz Malaysia turun, dia mai pada Afrika Selatan duk mengajar depa. Akhirnya tuan-tuan, dia kata ada ramai di kalangan umat Islam di sana yang kahwin dengan orang Yahudi. Islam kahwin dengan orang Yahudi, Islam kahwin dengan orang Kristian, tak masuk agama Islam. Sebab dia kata orang Yahudi pun Tuhan dia Allah, orang Kristian pun Tuhannya Allah, orang Islam pun Tuhannya Allah, maka boleh kahwin. Janji Tuhannya satu. Ini ajaran depa, tuan-tuan. Nama dia pluralism. Janji Allah Tuhan aku, kita boleh menikah. Saya dalam sesi satu soal jawab, satu perempuan dia petikai saya. Dia kata, Ustaz lupa ke Nabi Muhammad pernah kahwin dengan orang Kristian? Kenapa Ustaz kata tak boleh kahwin dengan orang Kristian? Nabi pun pernah kahwin. Subhanallah, jenuh tengkar, tuan-tuan. Maknanya dah didoktrin dalam kepala otak dia. Agama adalah sama. Sebab Tuhan kita satu. Cuma nama aja berbeza. Ajaran inilah yang nak sampai ke Malaysia ni. Yang nak dibawa ke Malaysia ni, inilah dia. Gereja boleh pakai kalimah Allah, tokong boleh pakai kalimah Allah. Yang inilah yang mereka nak bawa ni. Bila dah dia pakai kalimah Allah oleh orang bukan Islam, akhirnya dia kata kita boleh menikah. Sebab kita adalah Tuhan yang satu, yang sama. Agama berbeza tu lain cerita. Yang pentingnya Allah satu. Subhanallah. Sebab tu saya dalam bab ini saya sangat committed
Saya sangat tegas daripada dulu lagi. Saya kata orang kafir di negara kita tidak boleh menggunakan kalimah Allah dalam apa jua urusan pun. Baik ceramah, baik buku, baik di gereja dan sebagainya. Sebab mereka faham Allah tu ada 2, 3, 4. Takkan kita nak setuju macam yang mereka faham. Maka ramailah orang yang hentam saya. Ustaz Kazir ni apa ni? Tak ada nak dakwah untuk orang kafir. Ini bukan masalah dakwah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah tu satu. Hang kata Allah ada 3 dengan anak lagi, mana boleh? Memanglah hang kata Allah tu Allah Tuhan, tapi hang kata Allah tu beranak. Lam yalid wa lam yulad. Mana boleh kita setuju? Ustaz lupa dengan ayat Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan apabila kamu tanya pada orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab Allah. Tu nampak ayat Quran pun kata orang kafir sebut Allah. Betul. Tuan-tuan pergi tanyalah dekat orang kafir mana pun. Dia kata Allah juga, tapi hang tak baca ayat tu sampai habis. Ayat tu di hujungnya sebut afala tu'fakun. Kalau kamu kata Allah yang cipta langit dan bumi, kenapa kamu berpaling daripada menyembah Allah? Kita hanya baca ayat sekerat. Walain sa'al tahun kita baca yang itu je. Kenapa tak baca sampai habis? Di akhir ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu kata Allah lah yang ciptakan langit dan bumi, kenapa kamu berpaling daripada menyembah Allah? Masuklah Islam. Tak juga. Kalau tak, jangan pakai kalimah Allah. Faham masuk ayat tu? Yang ni yang kita takut, tuan-tuan. Benda ni dah sampai. Dah sampai pada kita. Pluralism ni, agamanya adalah sama. Salah satu bentuk pembawaan liberalism, pluralism, ialah diperkenalkan budaya gay, lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Dah jadi dah, tuan-tuan. Ini saya cakap ini berdasarkan pada pengalaman saya. Bila saya jumpa dengan NGO di negara-negara ini, boleh kita buat sesi dialog, kita buat sesi ceramah, mereka bangkit benda ini. Jadi kita nak hujah dengan mereka tu, mereka hujah pandai, cakap pandai, tuan-tuan. Jadi kita ni bahasa Inggeris tak apa nak kemas. Kita jawab jugalah ikut kemampuan kita. Dia faham. Dia tak faham, dia macam saya lah. Kita cakap juga sebab pemahaman mereka. Serupalah juga, bukan kata Australia, hak dekat lagi dengan kita ni. Negara luar yang dekat dengan kita pun macam itu. Saya pergi ceramah pada mereka bulan 4 yang lepas. 4 orang main jumpa saya. Isteri dia semuanya bukan Islam. Dia Islam, isteri dia Islam. 5 tahun 10 tahun kahwin, isteri dia masuk agama lain ataupun membantu dakwah agama lain, tapi masih tinggal sekali, berhubung macam suami isteri. Nak kata apa? Bila tanya, dia kata, isteri dia kata, saya pun bekerja untuk Allah. Allah Tuhan saya. Allah is my God. So what? Dia nak tolong agama lain. Yang ni yang kita sama-sama kena fikir. Dia kata memang dia tolong agama lain, dia masuk agama lain, tapi dia masih mengaku Allah Tuhan. Apa masalahnya? Aku masih lagi mengaku Allah Tuhan, kata dia. Cuma aku sembah cara lain. Hang sembah cara semayang, aku sembah cara menyanyi. Dahsyat. Okey, dahsyat. Sebab tu saya minta ada tuan-tuan, gerakkan mereka ni cukup kuat. Kerjasama mereka ni cukup kuat. Mereka ni tuan-tuan, untuk tolong gereja mereka, nak tolong agama mereka, mereka tak mengira macam kita. Kita nak masuk tabung RM1 dalam masjid pun kira. Pergi masuk tabung tu, gambar duit hak agung tu, kepala agung tu, spek hitam, gambar conteng buh dalam tabung masjid, duit lunyai buh dalam tabung. Depa dak, tuan-tuan. Saya nak beritahu pada tuan-tuan yang satu, recycle. Depa punya nak tolong ni, depa recycle barang, tuan-tuan. Daripada rumah ke rumah, kutip surat khabar, kutip botol, kutip tin, depa cuma kutip setiap hari Ahad. Depa dapat setahun 40 juta untuk tolong agama mereka. 40 juta, tuan. Dia pergi ke rumah-rumah ni, kau nak beli paper ni untuk gereja,
Orang hak beli paper hak seminggu bagi kat depa. Tin bagi kat depa. Depa ni pi jual setahun 40 juta dapat. Depa buat gerakan tuan. Siapa orang Islam yang boleh buat macam tu? Setiap hari minggu untuk PIBG juga lah, untuk PIBG. PIBG kata, cikgu besar kata dekat anak-anak murid dia, wahai anak-anak muridku, nanti hari Isnin bawa paper, bawa tin, bawa lah apa benda pun, botol ke plastik ke apa ke, kita nak jual. Berapa banyak anak-anak akan jawab pada hari Isnin? Mana ada paper kamu? Mak kata dia nak jual sendiri. Nampak? Puak kata tak mau dia nak jual sendiri. Nak jual dah dapat RM3.5 tu pun berkira tuan. Macam mana nak maju agama kita, sekolah anak kita? Kita tak buat. Yang kita dok buat ialah ngutuk. Depa nak tolong agama depa dak. Doktor turun, engineer turun, depa bantu sampai tahap macam itu. Sebab tu agama depa naik. Agama kita tak. Tengok sekolah agama rakyat, sekolah kita buruk. Cikgu pakai kereta buruk. Kesian. Masjid buruk. Jamban pun tak ada selah jenis tu. Kalau tuan-tuan buat kempen setiap bulan, buat mari longgok surat khabar di sini. Tak depan masjid, longgok kat sini. Masuk harian metro pula, masjid menjadi tempat longgokkan sampah. Udah tuan-tuan. Susah nak gerakkan manusia ni. Nak jaga binatang senang. Lembu tu cocok sini tak apa, dia ikut. Saya pergi Kedah, apa saya ceramah, saya tengok satu lembu tuan-tuan, dia skru tu ni, tu dia ganasnya tuan dia paku ni bos skru ni tu, kalau gatal hidung tu nak gaul lagu mana lembu tuan. Lembu kita boleh lah pergi cocok hidung lagu tu. Manusia nak suruh bawa paper hak depan rumah dia dah sebulan duk berlonggok, mailah derma kat masjid ni, tolak kat klaim betul, dapatlah duit sikit kat masjid. Yang tu pun dia berkira, nak jual ni 2 bulan nak taruh ni. Punya kedekut untuk agama dia sendiri. Nah, sebab tu kita lambat naik tuan-tuan. Baik, yang terakhirnya, syarak kita menyuruh akan kita semua biarlah mengenang budi dan membalas jasa ibu yang menyusu kita. Dipermulia dan dihormati akan dia secukup taraf yang munasabah dengan dia. Sebagaimana Nabi memperbuat kepada ibu susuannya dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Abi Tufail qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqbalat imra'atun fabasata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ridaahu hatta fa'adat alaihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sekecil-kecil sahabatnya, namanya Abi At-Tufail, katanya, adalah aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah masuk berhadap kepada Nabi seorang perempuan menziarah akan Nabi. Bila dilihat oleh Nabi perempuan itu datang, maka daripada jauh lagi Nabi menyambutnya dengan tegur sapa yang manis-manis cara orang Arab. Nabi bila tengok mak susu dia mai, Nabi bangun dah. Nabi dengan manis muka, dengan hormat dia macam orang Arab. Orang Arab macam mana tuan-tuan? Orang Arab kalau dia sambut kita, syekh halal masa halal, jenis tu. Tuan-tuan tengok cerita Alibaba berjalapuk. Ya Habibi, ya Maulana, Masya Allah. Ya hujung masa nak mati, Piramli kena tikam mengaji satar. Dia jamu, makan lah, siap menyanyi, menari lagi, belaga pipi lagi. Itu cara orang Arab. Orang Arab duk ra'i kita. Tunggu dia bergaduh pula, dia katok, dia buka kasut pula. Dia katok gedemuk tu orang Arab. Asal bergaduh, buka kasut. Dia katok dengan tapak kasut dia. Jadi orang Arab ni, cara orang Arab ni Nabi buat. Nabi sambut mak dia mai, serta dipermulia dan dihormatinya. Lalu Nabi bentangkan selendang Nabi. Selendang ni makna serban Nabi. Selendang Nabi supaya duduklah perempuan tadi di atas selendangnya. Hingga duduklah perempuan itu di atas selendangnya. Nabi pun menyimbang dengan dia. Dan saya kata dah tadi dalam hadis yang lain, Nabi tidur di atas ribaan mak susuan dia.
Jadi sahabat-sahabat ni tercengang ni, apa istimewa sangat perempuan ni sampai Nabi mulia macam ini. Bila perempuan tadi balik, barulah mereka tahu rupa-rupanya kanat arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perempuan itu pernah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dah kata dah tadi, kalaulah dia menyusu 2-3 tahun pun Nabi layan macam itu, bayangkan kalau mak Nabi masih hidup, Masya Allah, tak tahu nak habang tuan-tuan. Jadi kita bayang tengoklah dengan mak kita, kepala mak dah tak balik, mati lama dah, berapa kali sedekah Fatihah, nak doa Rabbana ghafir lana pun tak ada, bebeh mayang gabui punggung balik tu. Tuan-tuan balik rumah nanti, buka 5 surah dalam Quran. Al-Ghashiyah, Al-Syams, Al-Layli, Al-Fajr, Alam Nashrah. 5-6 surah juzuk 30 ni Allah sebut 3 benda, 3 orang. Daripada surah Wal-Fajr, Hal ataka hadisul Ghashiyah, kemudian surah apa nama Asy-Syam, surah Al-Lail, surah Alam Nashrah, surah Wat-Tin. 4 surah ni, 5 surah ni berturut-turut. Tuan-tuan tengoklah di situ Allah Ta'ala cerita kepada kita bagaimana nak masuk syurga, bagaimana nak masuk syurga, bagaimana nak jadi orang yang hebat di sisi Allah, bagaimana orang yang nak senang masuk syurga. Allah suruh jaga 3 ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Tuan-tuan bukalah fakku raqabah, buka surah tu, au yatiman za maqrabah za matrabah. 3 ni yang Allah suruh jaga. Pertama, jaga anak yatim, jaga anak yatim, jaga anak yatim, jaga anak yatim. Berapa ramai kita sini yang bela anak yatim? Sebab apa yang Nabi ni, Allah ni suruh bela anak yatim? Nabi ni anak yatim. Sebab tu Allah sebut dalam surah Alam Nashrah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapati kamu wahai Muhammad yatim, kami yang cukupkan kamu. Yang nombor 2 yang Allah dah sebut berkali-kali, miskin. Dalam 5-6 surah ni Allah kata nak masuk syurga, bagi makan orang miskin. Lah kita bagi makan orang miskin bila? Bila tuan-tuan? Cuba jawab, tengok, kaji tengok bila. Yang ketiganya sedekah. Dalam 5-6 surah ni tuan-tuan, semua disebut 3 benda ni. Belanjakan harta fi sabilillah, jaga anak yatim, jaga miskin. Jadi sekarang ni kita nak balas jasa mak pak kita. Mak pak dah mati. Bagaimana kita pun nak minta mak pak kita pun kalau boleh senang dalam kubur mudah masuk syurga. Sekarang kita ada harta kebun kita daripada arwah mak pak kita, kebun durian kita daripada arwah mak pak kita. Apa salahnya bila kita ni musim durian, kita panggil anak-anak yatim, fakir miskin, buat kenduri dalam kebun durian kita. Teringat pada mak, teringat pada kata-kata Allah, nak masuk syurga jamu depa ni makan, panggil. Buah rambutan di rumah kita duk ranum masak, panggil satu bah anak-anak yatim panjat balun lampau makan. Makanlah labu. Pakcik sedekah untuk arwah mak pak pakcik. Pokok ni mak pak pakcik yang tanam. Makan, jangan jatuh sudah banyak pokok. Kita pun kait sekali bagi anak yatim makan. Habis licin tinggal dahan je. Alhamdulillah, aku sedekah pahala ni ya Allah pada mak bapak aku. Sampai kat depa. Tapi dah buah tu duk hitam, merah hitam, lama-lama gugur busuk. Sapu-sapu sampah, buah lantung sampah habis. Bila kita tanya kenapa tak jamu anak yatim, bagi dia makan. Buah tak elok sangat, masam. Kalau masam, cari yang mana? Beli satu lori bagi dia makan. InsyaAllah. Di kita ni buat amalan bermusim.
Bulan puasa baru kita nak buat kenduri, habis puasa tak ada. Hari kita ubah tuan-tuan. Kalau boleh, setiap kita ni kalau ada anak yatim, kita bela seorang, bagi kat dia sebulan. Kat mak pak dia 200, kat pak mak dia 200 sebulan. Katalah tuan-tuan ni duduk dalam taman desa mana-mana di Tepe ni orang kaya semua. Taman kaya, taman mewah, semua kaya belakang. Mana ada taman miskin? Katalah kita ni orang Islam, di taman kita tu ada 400 ketua keluarga. Satu hari jiran kita mati, aksiden langgar basikal, tinggal 5 anak yatim, isteri mengandung. Kita pun duduk menyembang di kedai kopi. Dah aku minggu lepas jumpa arwah, duduk menaik motor dengan dia pergi minum kedai kopi. Tu kata dia mati semalam ni kata tak tahu rasa macam mana tau. Tu semua pakai duk cerita hibah belakang. Mai kawan ni pula dia mati pukul 3. Pukul 8 pagi duk jogging aku kat Taman Tasik, tak ada tanda nak mati ya. Memang tak mati lagi, nak tanda apa? Tu yang lepas habak kata lepas hasak dia tak ada tu, aku rasa lagu mana. Aku rasa duk jogging dengan orang mati rasa. Mai kawan ni pula, aku dengan dia tu, dia mati tak apa, tu rezeki dia, anu anak-anak dia. Dah lah bini mengandung, anak kecil-kecil pula. Kawan dah mula-mula tadi jawab apa? Yalah, Allah duk uji anak-anak dia, Allah uji isteri dia. Kalau tak, Allah tak uji isteri dia, Allah tak uji anak-anak dia, Allah uji hampa ni. Hampa nak tolong dah isteri dia, nak tolong dah anak-anak dia. Sebenarnya ujian itu untuk kita, bukan untuk anak yatim tu. Anak yatim tu satu hal dah ujian. Kita ni, apa yang kita tolong anak yatim tu? Tadi saya kata dah, satu taman 300 orang. Kalau kita collect seorang RM10, 300 keluarga, seorang satu keluarga RM10, dapat 3,000. Nah kak, 3,000 kami bagi sebulan, setiap bulan 3,000. Agak-agak ramai dak munguk. Ui, 3,000 banyak. Orang perempuan pun panjang cucuk dia. Laki aku bagi kat aku pun 300 sebulan. Dia janda malu mati laki 3,000. Kalau aku bunuh laki aku dapat 3,000. Tu yang dia buat racun kat laki dia juga. Dia pun nak dapat 3,000 juga. Yang banyaknya dengki lah. Banyak 3,000. Banyak 3,000. Banyak lagu mana hang bagi RM10. Jangan bayangkan 3,000 yang kita bagi cuma RM10. Kalau kita pakat bagi RM10, pencen kita RM2,000, pencen RM1,500, RM10 luar ke? Tak luar. Ni nak dapat pula ni second round ni, sebelum pilihan raya dapat lagi balon. Orang bagi ambil. Takkan tak bagi kat anak yatim? InsyaAllah. Okey ustaz, kalau lepas tu 4 orang pula pak mati ustaz nak bagi pula seorang RM10 pula dah 3,000 bagi dengan 4, dapat seorang 800, kemas lagi. Islam suruh bagi, tapi bagi sikit, tetapi bagi dalam bentuk ramai. Taklah dia merempak dekat sisi minyak duk jual bam. Ni depa bela anak yatim, depa suruh duk dengan depa. Lepas tu hari Sabtu Ahad jual kat sisi minyak, bam lah, CD lah, doa lah, kalender lah. Siapa budak-budak tu? Depa dah diajar. Saya tanya dia ni, hang tak balik tu tengah malam ni? Balik sekejap lagi depa ambil. Hang tak mengaji ke? Ni cuti Sabtu Ahad. Saya kata Sabtu Ahad pun pergilah baca buku. Dah ni minggu belajar, minggu menjual beli. Yalah, minggu jual beli pun takkan hampa nak jual. Dia kata Rasulullah pun jual beli. Kami sedang belajar jual beli. Oh, pandai pula budak ni, aku sepak tak pasal. Dah lah duk kena ragging dengan dia. Apalah tuan-tuan, duk ambil kesempatan atas budak-budak yatim ni. Kesian padahal duk patutnya kita bela, bukan disuruh cari rezeki untuk kita. Saya pun bela anak yatim. Setakat ni saya tak pernah suruh mereka lagi. Duduk kat isi minyak, duduk dekat tempat orang makan, malu tuan-tuan. Duduk dekat RNR Lebuh Raya, pergi jual sana, jual orang Cina tengok, orang Hindu tengok.
Ni ke Islam? Ni yang kita kena ingat, ya, benda ini boleh membawa kita dalam syurga. 3 orang ni, sedekah fi sabilillah, orang miskin dan anak yatim. Inilah satu perempuan yang telah memberi susu kepada Nabi SAW. Maka kerana Nabi kita itu orang yang sangat mengenang budi dan tak lupakan jasa seseorang seperti perempuan tadi, maka itulah kita dapat lihat bagaimana perangainya Nabi kita, Tuan kita yang sangat mulia. Sebab Nabi tidak pernah melupakan jasa seseorang. Jadi kita pun tuan-tuan, janganlah lupa jasa, ikutlah Nabi yang hormatkan ibu susu, yang hormatkan orang yang berjasa kepadanya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada 17 hari bulan ni sekolah saya akan menyambut ulang tahun yang ke-6 di Manjui. Jadi saya jemput tuan-tuan lah untuk ramai-ramai ke sekolah Al-Barakah. Mungkin tuan-tuan datang tahun lepas dah lain, sekarang dah lain. Ya, tuan-tuan tengok pembangunan daripada derma orang ramai boleh wujud satu bangunan sama naik dengan Maidin. Ya, tuan-tuan kalau pergi Manjui ada Maidin. Maidin ada 2 di Ipoh, satu dekat Lebuh Raya dekat Taman Meru, satu lagi dalam kampung Manjui. Jadi naik Manjui, naik Barakah. Orang tengok Maidin, orang tengok Barakah. Dia not bad lah, sama tinggi dengan Maidin, cuma duit je tak ada. Bangunan sama tinggi. Jadi tuan-tuan tengok, insya-Allah pada 17 hari bulan ni kita ada banyak aktiviti. Kita ada, sepatutnya Ustaz Don sampai, tapi dia ada rakaman TV Hijrah, dia tak boleh mai. Kita ganti dengan Ustaz Ahmad Syukri. Yang kedua, kita ada Rabbani, kita ada kumpulan intim perasmian oleh Mufti Perak. Ya, kita ada cabutan bertuah, kita ada persembahan macam-macam lah. Tuan-tuan mai tengoklah. Ya, dan insya-Allah 7 ekor lembu akan ditumbangkan pada hari Sabtu untuk dibuat jamuan pada hari itu. Jadi sekadar itu saja. Program saya yang terhampir dengan tuan-tuan ini ialah di Selama pada 26 hari bulan. Ya, saya akan berforum dengan Ustaz Ismail Mina dan Ustaz Haris Fadilah. Ya, tajuknya ialah pluralism agama. Jadi saya rasa tajuk ni sangat bagus. Masjid ni boleh buat forum ni. Tajuk dia LBGT ni bagus. Jadi Ustaz Ismail Mina ni adalah orang kuat ABIM dulu, orang kuat Universiti Malaya dulu, orang kuat Yayasan Anda dulu ni. Orang yang sangat berpengalaman. Jadi sekarang dia berjuang untuk menentang LBGT, lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Jadi dia ada banyak maklumat tentang gerakan-gerakan yang sedang merosakkan anak-anak bangsa kita. Jadi kalau boleh tuan-tuan, buatlah forum, panggil dia, terang, minta dia terangkan macam mana bentuk bahayanya gay, liwat, lesbian yang sekarang ni sedang merosakkan anak-anak bangsa kita. Sampai mereka ni sanggup menukar agama dan sanggup berkahwin laki-laki dengan laki-laki. Dahsyat tuan-tuan. Ya, yang terbaru ni ada satu chef, dia ni pondan, dia buat pembedahan jantina. Dia buang alat kelamin dia. Bila dia buang, lepas dia lega daripada dia buang, dia ambil balik kemaluan dia tu dan dia masak. Dia bagi pelanggan-pelanggan dia makan. Itu kita nak panggil gila babi ke babi gila? Saya tak boleh bayang tuan-tuan. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia boleh buat sampai tahap lagu tu. Punya pengotornya lebih buruk daripada binatang. Summa radadnahu asfala safilin. Allah tinggikan darjat manusia, tapi manusialah yang merendahkan darjatnya serendah-rendahnya. InsyaAllah. Baik, sekadar itu sahaja. Jadi tuan-tuan jangan terkejutlah. Itu kameraman kita. Mulai bulan ini insya-Allah masjid tuan-tuan akan dijadikan sebagai tempat rakaman album saya lah. Album lah. Ya, ceramah kita setiap bulan. Dulu kita buat di sebelah Kuala Lumpur, di Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang dan sebagainya.
Tetapi mulai 2013 ni saya dah jarang berjalan jauh-jauh. Saya nak tumpu yang dekat-dekat saja. Jadi kita pilih masjid tuan-tuan untuk dijadikan rakaman CD untuk diedarkan ke seluruh dunia, bukan Malaysia, dunia lah. Jadi akan ditulis di bawahnya rakaman di masjid Jami' Kamunting di Perak. Di glamour lah tuan-tuan lepas ni. Jadi yang mana nak gambar duk muka keluar lang ni, duk depan sikit. Kalau boleh terus menghadap ke kamera. Orang lain menghadap ke saya, dia menghadap kamera. Sebab saya nak masuk gambar dalam kamera. Kalau boleh buat lagu tu lah. InsyaAllah dia keluar dalam YouTube nanti. Ya, benda ni akan dimasukkan dalam YouTube di Masjid Kemunting kita. Ini satu pembaharuan. Baik, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wassalit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbaril muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf malam ni terlajak pula 9.30 jam tak ada tuan. Baru pergi tukar bateri dengan si Ibrahim ni. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.